Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa bahtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini dapat lagi kita bertemu, berkumpul di masjid, di markas tahfiz Al-Azhari, di mana dalam perbincangan kita, dalam kuliah kita ni, kita ulang kaji sebuah buku yang diberi nama Qawaribun Najah fi Hayatid Du'ah, bahtera penyelamat dalam kehidupan seorang pendakwah, di mana dalam buku ini telah menggariskan bagi seorang pendakwah, orang yang bekerja di jalan Allah, dia akan melalui rentangan 5 perkara. Yang disebut yang pertama, rentangan yang pertama iaitulah orang mukmin, orang Islam juga yang dengki kepadanya. Bila tengok orang ni bekerja dalam bidang Islam, dia bukan nak buat juga, tapi dia cari pasal nak jatuhkan kawan sendiri. Ini penyakit pertama. Penyakit yang kedua, orang munafik yang benci kepadanya. Ini penyakit yang paling berat, munafikin, yang kita akan cerita malam ni. Yang ketiga, orang kafir yang memeranginya. Ini jelas sebab dia kafir cara terang. Yang keempat, syaitan yang menyesatkannya. Yang kelima, nafsu yang sering bertarung untuk mengalahkannya. Ini 5 perkara yang disebut dalam kitab ini, menyebut ini sebagai hadis, tapi setelah diteliti sanadnya terlalu dhaifun jiddan. Cuma kita boleh katakan ini salah satu daripada asar yang menyebut tentang perkara ini. Jadi anda tak nak ulang balik. Yang pertama dulu kita telah bincang dalam siri yang lepas, iaitulah orang mukmin yang dengki. Sambungan kita pada kali ini iaitulah orang munafik yang benci kepadanya. Kita cuba teliti pada dalam kuliah kita ini, apa jenis sifat munafikin ini, apa perangai dia, dan bagaimana keadaan yang berlaku di dalam sejarah awal umat Islam, untuk kita tengok golongan ini sampai ke mana. Halangan kedua yang dihadapi oleh para da'i, pekerja, amil, orang yang bekerja untuk menyebarkan Islam ini, ialah kebencian dan tipu daya golongan munafikin. Orang munafik memang ada di mana-mana, dan dalam zaman apa sepanjang sejarah tidak sunyi dari kewujudan mereka. Ini adalah kerana motif dan kerana kemunculan golongan ini memang ada dan mungkin wujud bila-bila masa. Kalau zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, bermulanya bila munafikin ini, iaitulah setelah Nabi kita berhijrah ke Madinah. Waktu di Mekah tak timbul munafikin. Sebab apa tak timbul? Sebab waktu di Mekah kita belum ada kekuasaan. Orang munafik ini dia akan zahir, dia akan lahir bila berkuasa. Hasil daripada apa? Kita tengok apa sebab, apa dorongan mereka timbulnya golongan munafikin. Sebab apa? Ada yang menjadi munafik didorong oleh pertimbangan untuk merangkul kepentingan duniawi. Nak jadi ketua kawasan, kadang-kadang nak jadi ketua cawangan pun jadi masalah juga. Ini cerita. Itu dipanggil pertimbangan duniawi. Nak jadi tokel lah, tokoh korporat, apa benda, berkelahi dengan orang. Kadang-kadang dia berselindung di sebalik takwa dan agama. Meminjam kata-kata tuan guru kita, Tuan Guru Abdul Hadi mengatakan, berselindung di sebalik pakaian rasmi dan tauliah. Ini lebih bahaya lagi ni. Guna jawatan yang ada untuk menekan orang-orang Islam. Tujuannya untuk sampai kepada tujuan matlamat yang dia nak. Itu satu kumpulan. Ada yang menjadi munafikin, wal'iyazu billah,
dengan tujuan untuk mencetuskan krisis, melaga-laga dan memecah belahkan saf umat Islam. Tengok orang Islam baik-baik duduk molek-molek, dia masuk, menyusup masuk, tujuannya nak pecahkan. Ada yang berbuat demikian kerana niat jahatnya sendiri. Ada pula yang mendapat arahan dari orang lain, menjadi ejen, amil kepada mana-mana agensi, peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Mereka pun meresapi masuk ke dalam umat Islam untuk tujuan-tujuan yang telah disebut tadi. Terdapat juga golongan yang sifat munafik telah mendarah daging dalam dirinya. Hak ni tak boleh lagi dah ni, sehingga hipokrit untuk berkuasa atau melepaskan diri dari penindasan penguasa, supaya orang tak attack dia bebas duduk sekali dengan kita, masuk duduk dalam kumpulan Islam. Mudah-mudahan kalau waktu orang bagi projek, boleh masuk tenda sekali, sebab dia pun sekali dengan kita juga. Ini panggil berlaku zaman Nabi. Ada, kita akan cerita nanti, dia pergi perang sekali dengan Nabi, tapi bukan duduk depan, jauh sekali duduk, sambil-sambil duduk buah hina Islam, sebagaimana berlaku dalam peperangan Tabuk. Ada apa ni, dalam dirinya hipokrit untuk berkuasa atau melepas dari penindasan penguasa. Dengan sifat ini orang munafik cuba merangkul habuan dunia yang fana atau pangkat kebesaran yang tidak kekal. Ia malah sanggup menjual agamanya dengan mendapat bayaran kesenangan dunia. Dapat sikit-sikit, tak apalah, boleh pentah, boleh minggu ropom ceramah, macam tak khabar cakap. Hina agama sendiri. Kalaulah undang-undang hudud yang kita nak buat ni tak jadi, tak kena, tunjuklah mana tempat salahnya, mana yang tak betul. Ni angkat borong, kalau tanya tak baca-baca pun berapa ayat yang dia mengaji juga, tapi sanggup. Kadang-kadang sifat ini ditimbulkan oleh rasa dendam atau dengki atau kedua-duanya sekali memang wujud. Manusia munafik mempunyai sifat-sifat dan perwatakan tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan ciri-ciri mereka supaya dikenali oleh para mukmin. Dengan demikian mereka dapat menghindarkan diri dari bahaya golongan ini. Jadi sebelum kita pergi pada ciri, saya nak kategorikan munafik ada dua kategori, dua jenis. Dia panggil satu jenis, dia panggil nifaq i'tiqadi, munafik dalam hati. Hak ni munafik inilah munafik kafir, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Yang munafik i'tiqad, dia tak beriman sama sekali, kata dengan mulut je. Waktu zikir ni dia lebih kuat pada orang lain lagi. Tok Imam dia satu, dia dia lima dah. Ni tak beriman pun. Itu dia panggil munafik amali, pura-pura masuk Islam. Di sini yang nak disebut ini, contoh-contoh di sini dia panggil munafik, yang pertama tadi yang kafir itu munafik i'tiqadi. Munafik dia tak beriman tapi dia pura-pura beriman. Golongan yang kedua dia panggil nifaq amali. Ciri-ciri munafik secara amalan, orang ni masih lagi dalam daerah orang Islam tapi bukan tak keluar daripada Islam, cuma sifat-sifat dia, kelakuan dia tu menunjukkan dia tu jadi munafikin, wal'iyazbillah. Antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini, Nabi kita sebeda, Nabi kata apa? Salasun. Dalam hadis ini kata ada 3 sifat. Siapa yang milikinya maka dia adalah munafik. Kita ambil hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Tengok Nabi kata apa? Arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Wa in kanat khaslatun minhu fihi kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. 4 sifat. Ini kita pun kena tengoklah ni. Kan kena kita juga berat. Yang pertama, siapa yang bersifat dengan keempat-empatnya maka dia munafikin tulen. Munafikin original hak ini, 4 sekali ada. Siapa yang ada salah satu dari sifat ini maka dia mempunyai satu ciri dari sifat munafik, sehinggalah ia membuangkannya, hapuskan, bertaubat balik. Tanda tuan-tuan, iza haddasa kadzab. Apabila dia berkata dusta, cakap bohong. Tak ada fakta orang panggil hari ni. Cakap tak tahu mari mana maklumat.
Wa iza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji mungkin janji. Juta sana juta sini, berapa pun tak bagi apa-apa. Ini tak kira lah janji apa-apa. Janji sama-sama kita di kampung pun sama sifat tu. Wa iza khasama fajar, apabila dia berdebat, bila dia balas dengan orang, fajar, dia nak benar ya, tak kira apa benda. Wa iza ahada ghadar, apabila dia buat perjanjian, dia tipu perjanjian. Saya tak nak hurai panjang lah, tuan-tuan sendiri boleh syarah hadis ini. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Jadi angkatan dakwah sepanjang masa, sepanjang sejarah, tidak pernah terlepas dari ancaman dan angkara golongan manusia seperti ini. Mereka tampil untuk merosak, menimbulkan keraguan terhadap para pendakwah. Kadang-kadang mereka membonceng, duduk sekali dengan kita, duduk atas belakang kita untuk meraih untung dan mendapat matlamat tertentu. Masuk sekali, tapi kalau tak dapat lari, dapat jalan. Semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan munafikin ini tidak pernah diam. Asal ada sahaja kesempatan, pasti mereka exploit, ambil kesempatan, buat benda-benda yang untuk tujuan-tujuan mereka yang tersendiri. Allah mengungkapkan niat mereka dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, mana agama ini, dengan mulut mereka, namun Allah pasti menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tak suka. Orang kafir benci setara manapun, tak boleh nak halang. Di antara contoh yang dibawa dalam cerita kita ini iaitulah hadisul ifki. Hadisul ifki ini satu perkara yang sangat menyayat hati. Tuan-tuan kena baca cerita hadisul ifki ini, kerana dia terlibat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlibat dengan orang rumah, iaitulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kita bila nak pergi berperang, dia akan undi di antara isteri dia. Siapa yang kena undi, dia bawa. Jadi dalam peperangan Bani Mustalik ini terkena kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah pergi. Dalam perjalanan balik daripada peperangan ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhenti berehat. Jadi Aisyah ni orang yang tubuh kecil, cik. Dia duduk atas unta, ada ke tak ada tuan dalam unta dia tu tak perasan, tak sengit dia punya sabar, tak turun. Kecil dia, menyebabkan pemandu dia tak tahu ada tak tuan atas ni. Dia tak tanya pun. Jadi waktu duduk rehat, Aisyah turun pergi buang air. Biasalah dulu bukan ada tanda, dia pergi buang air sebelah-sebelah bukit gitu. Bila dia mari ke tempat dia balik, dia tengok kalung dia jatuh, loket dia ni hilang. Dia pergi balik nak pergi ambil barang dia tadi. Bila sampai cari barang dia lama tak jumpa. Balik mari ke tempat unta dia, unta dah pergi. Apa nak jadi? Sebab apa? Waktu itu orang tak perasan dia ada ke tak ada dalam kereta dia. Maka Aisyah duduk situ menunggu. Biasanya dalam peperangan Islam ini dia akan ada rombongan yang akhir. Dia panggil muakharah. Muakharah ni orang yang mari kemudian, hak jaga tengok barang-barang orang jatuh diambil. Jadi yang duduk di belakangnya Safwan ibnul Mu'attal radhiyallahu anhu. Bila sampai mari Safwan